Jadi soalan saya ni mungkin sebab saya belum dengar ahli panel lain cakap lagi, dia datang terkait dengan industri kewangan Islam ni. Tadi Prof dah ceritakan tentang dia sedang berkembang dan masih berkembang dan ada banyak peluang pekerjaan dalam bidang tersebut. Jadi saya nak tanya, adakah peluang pekerjaan tersebut hanya khas untuk pelajar yang takhasus dia dekat dalam degree syariah sahaja, ataupun mungkin perkara ni, peluang ni terbuka juga untuk yang daripada degree hadis ataupun daripada degree usuluddin. Kita tahu yang datang di sini semua daripada berbagai latar belakang, degree pun lain-lain. Apa yang mereka perlu lakukan untuk mereka take part, join sekali dekat dalam perkembangan bagi Prof. Terima kasih Guru Majid membuka soalan kepada panel yang seterusnya. Jadi tanpa lagi saya persilakan bagi Prof Ashraf untuk cerita. Semua nak tahu ni, semua nak cerita pasal dia. Berapa orang yang dah final year? Silakan, ada. InsyaAllah. Betul. Nak kenalkan diri dulu, jangan tunggu lama-lama. Aduh. Silakan Prof. Duduk tak apa kot Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan daripada Malaysia, Cik Wan, Datuk Azmi, Dr. Syahmi, Izam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT kerana dipertemukan pada malam yang berbahagia ni. Rasa macam balik kampung lah malam ni. Cuma bila tanya tadi Muhammad pergi ambil, Muhammad baru tahun 1. Dia cerita ayah dia pun belajar Madinah, dia kata. Tanya dia, ayah dia belajar takharuj bila? 96. Wih, ayah dia pun junior badan. Sebab anak takharuj 91. Macam yang Ustaz Ukal sebut tadilah, Presiden Persada. Jadi anak takharuj ni sebelum antum lahir lagi. Memang tua betul. Memang rasa tua benar lah. Cuma hari ni mungkin kita nak kongsi pengalaman lah. Dia tak ada advantage pun, sebab kita bukan pilih siapa nak lahir dulu, siapa nak lahir kemudian kan. Cuma mungkin sedikit sebanyak sebab dah lahir dulu tu, banyaklah pengalaman sikit yang boleh kita kongsi pada malam yang bahagia ni. Pertama sekali macam yang Datuk Azmi sebutlah, Anda nak pergi pada soalan ataupun jawapan pada soalan tadi. Tapi sebelum tu Anda rasa kita nak melihat sumbangan kita ni, insya-Allah apa juga bidang yang kita belajarlah. Dan kita nak letakkan sumbangan kita tu, maknanya playing field kita tu bukan saja di Malaysia tetapi seluruh dunia. Anda dulu pun masa datang belajar Anda datang 87. Memang dalam kepala ni balik boleh ngajar makhad pun alhamdulillah dah. Kalau boleh jadi pensyarah tu bonus lah. Tu je. Masa tu tak ada, kita tak fikir panjang. Cuma bila balik tu ada peluang dan sebagainya tu alhamdulillah. Tapi sekarang ni dengan adanya peluang yang ada ni, kita boleh merancang daripada awal lah. Bukan just by accident lepas tu kita mencuburi bidang-bidang tertentu. Jadi peluang tu memang seluruh dunia. Sebab tu kita lihat banyak sahabat-sahabat Ustaz Izam sendiri pun pernah berkhidmat di Dubai lama. Dan keperluan untuk khidmat kita tu berada di serata dunia. Cuma kita ni nak tinggalkan kampung kita untuk cari pengalaman atau tidak. Ana rasa kalau muda-muda tu pergi je. Sebab antara pergi sana pergi sini, balik tu lebih dengan pengalaman yang lebih tu, lebih masak dan lebih baiklah ya, kedudukannya insya-Allah. Cuma untuk sampai ke situ, pertama sekali kita kena mulim dengan apa yang kita belajar. Ni tak payah tunggu, sekarang ni kena belajar betul-betul. Dan belajar tu bukan kita banyak kat Madinah ni menghafal. Anda tak tahulah zaman antum ni.
Kalau zaman Ana tu hafal kulit ke kulit lah. Nak hafal tu, kalau Ana dulu dekat kuliah syariah tu, pagi-pagi lepas subuh, turun daripada subuh, kalau tak pergi foto, kita bawa buku duk berjalan, pergi balik menghafal. Lah ni duk buat lagi tak macam tu? Buat lagi. Sebab ustaz masa tu dia tanya takrif, kita boleh jawab sebiji-sebiji tu, markah banyak tu. 100 tak mustahil kat Madinah ni. Kalau Zarif lah ni kerja dengan kami dekat Isra, kalau antum kenal lah, antara yang dapat markah tinggi 100 kan. Sebab dia tak mustahil. Kalau kat Malaysia anda rasa mustahil sebab kita soalan tak ada yang ulang balik hafalan tu. Tak apa, cara anda tak condemn cara menghafal tu, tetapi kita ikut apa yang perlu kita ikut, kita buat untuk dapat markah yang baik. Tapi yang lebih rasa lebih kita kena juga mencungkil apa yang ada dalam khazanah-khazanah ilmu kita tu. Kita belajar, tak tahu usul fiqh pakai Raudhatun Nazir lagi ke? Masih lagi ya. Fiqh masih lagi Bidayatul Mujtahid. Ke pakai kitab lain dah? Dua ya. Tak apalah, apapun, sebab kita kena bagi anak masa sekarang adalah hafal tu satu hal untuk lulus periksa, tapi yang keduanya adalah untuk mencungkil apa yang ada di sebalik ilahnya apa, sebabnya kenapa. Kita kena kritikal, kena bertanya kenapa begini, yang tu, dan cuba tanyalah ustaz-ustaz ya. Soalan kenapa tu kena sentiasa berada dalam kepala kita. Sebab apa? Sebab bila kita masuk ke alam pekerjaan, itulah yang sebenarnya yang akan kita akan jadi substantial, sebab kita mampu mengulas benda-benda begitu. Sebab apa yang nak balik pada perbankan Islam, kita baca Bidayatul Mujtahid, tak ada kalimah Al-Wasatah Al-Maliyah ni, tak ada zaman dulu, zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i, zaman Abu Hanifah, tak ada bank. Jadi kita nak ambil apa yang ada dalam kitab tu, nak apply pada bank dengan environment bank tu, memerlukan malakah untuk kita cari ilah dia, cari istinbat dia, cari istiqnas dia. Itu yang menjadikan kita kekuatan kita di situ. Kita bincang panjang dulu. Anda bagi contoh satu. Kita bincang panjang dulu. Bank yang duk bagi hibah tiap-tiap. Anda bagi contoh senang lah. Yang Indonesia tanya tadi dah payah lah tu. Anda boleh respon lah kejap lagi. Tapi nak bagi contoh yang senang. Kita belajar usul fiqh al-ma'ruf urfan kal masyru' syartan. Lepas tu kita tengok dekat bank Islam ni, kita buka akaun wadiah. Wadiah ni qard lah kan. Bila bank guna duit tu dia jadi qard. Tiap-tiap bulan duk bagi hibah kat kita. Qard ni sepatutnya bagi hutang 100 dalam qard dengan bank ni, kita bagi hutang kat bank lah. Maknanya kalau kita letak duit 100 je lah kita ambil balik. Tak boleh lah hibah ni. Hibah boleh, tapi sebab hibah tu dah berlaku tiap-tiap bulan. Macam mana ente nak apply al-ma'ruf urfan kal masyru' syartan? Ente nak benarkan ke tidak hibah tu? Ente nak kata, oh tak boleh dah sekarang ni. Hibah tu sebab dibuat berulang-ulang kali, dia dah jadi ma'ruf. Dan kaedah kata al-ma'ruf urfan kal masyru' syartan. So lah ni bank Islam, kalau kita buka akaun wadiah, bank Islam tak boleh bagi hibah. Ataupun kita nak kata boleh. Ada siapa nak jawab tak? Rasa-rasa boleh ke tak boleh? Ada orang masa tu lah, ni bincang ni panjang dulu. Tak apalah kita bagi, bulan ni kita bagi, bulan depan kita tak bagi. Tak nak dia jadikan uruf. Tetapi itu dia tidak, bank dia tidak beroperasi begitu. Ya. Jadi kita kaji lagi al-ma'ruf urfan kal masyru' syartan ni, aplikasinya bagaimana. Tuan nak cerita bagaimana dan apa sebabnya dan di mana konteksnya benda tu di-apply. Dia adalah satu kaedah syarak di bawah al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah ni digunakan oleh hakim, oleh qadi dalam keadaan tidak ada nas, tidak ada perjanjian yang kita sepakati. Enta beli peti sejuk daripada satu kedai, enta tak ada dalam agreement siapa yang akan nak hantar peti sejuk ni ke rumah enta. Orang yang jual ke enta yang beli. Masa tu al-adah muhakkamah.
kalau ente bergaduh dengan penjual, siapa nak tanggung kos penghantaran peti sejuk ni ke rumah ente, dan ditengok dalam kontrak akad jual beli ente tak disebut, maka di situlah al-adah muhakamahnya. Di situlah judge akan balik pada uruf setempat. Di tempat itu biasanya kalau orang beli peti sejuk, siapa yang bertanggungjawab nak hantar? Kalau kita kat Malaysia selalu penjual lah kan. Jadi tak payah bergaduh. Hakim kata aku mengeluarkan penghakiman bahawa penjual lah yang menghantar sebab al-adah muhakamah. Jadi balik maknanya kalau ada sesuatu yang bertulis disepakati dan apa yang bertulis itu tidak menyalahi nas, maka apa yang bertulis itu akan prevail daripada adat tadi. Jadi balik pada hukum wadiah yang sentiasa ada hibah tadi, memang kalau dalam bank akan ditulis dalam perjanjian kita buka akaun bahawa hibah ini adalah at the full discretion of the bank. Bank yang atas budi bicara dia nak bagi ke tak bagi. Maknanya kalau pergi judge pun, judge akan tengok dokumen dan memang kita tak boleh argue bahawa bulan ni bank tak bagi, kena bagi jugalah. Sebab dah jadi adat bank bagi tiap-tiap bulan. Tak boleh, sebabnya hakim akan tengok pada documentation. Jadi itulah maknanya banyaklah, sebab kita bila kita nak bagi pandangan, kita kena tu nanti Ustaz boleh ceritalah di mana-mana jugalah kita kena fahmul masalah dulu, faham masalah, fahmul waqi', lepas tu fahmun nusus, faham nusus-nusus, lepas tu segala pandangan ulama, segala kitab-kitab yang kita baca tu kita hadam dulu sebelum kita nak buat ijtihad kita sendiri. Lepas tu fahmul ma'alat, apa consequences dia daripada pandangan yang kita bagi. Jadi itu adalah tertib-tertib dia. Yang mana ana rasa benda tu daripada sekarang ente boleh dapatkan malakah tersebut. Sedikit demi sedikit lah. Rajin bertanya, jangan malu dalam kelas. Kalau dulu yang dapat markah tinggi, dia duduk di meja, dia ada nombor. Lah ni macam tu lagi tak? Sekarang ni? Tak dah. Maknanya ente masuk kelas, boleh duduk meja mana-mana. Okeylah. Dulu kalau dapat markah tinggi, nombor 1. Maknanya kalau yang dapat makbul tu, nombor 30 belakang tu. Dan tak boleh tukar. Sepanjang tahun tu tak boleh tukar. Itulah meja dia. tak macam tu lah. Sebab murakib datang nak ambil kedatangan, dia tengok nombor meja tu. Kalau tak datang, meja 6 tak datang, dia tanda raib lah. Sekarang ni tak tahulah macam mana sistem dia, lagi canggih lah kot. Dulu tak hesah tu murakib akan masuk ambil kedatangan. Tak datang nanti potong mukafaah kan. Jadi itulah maknanya ambil masa ni untuk nak itu satu. Yang kedua, kalau kita nak pergi international memang perlukan macam yang Ustaz Wan sebut tadilah. Ustaz dah. Bahasa lah, tak apalah, bukan sekarang mungkin, tapi lepas ni bahasa Inggeris tu amat diperlukan lah. Bahasa Arab jangan lupa, tu memang forte kita, sebab tu anda tak sebut dah. Sebab bila antum pergi international, ada setengah tu meeting dalam bahasa Arab. Anda di Abu Dhabi Islamic Bank, kalau di UAE, di Standard Chartered, penasihat syariah. Jadi memang kalau di Abu Dhabi Islamic Bank tu, di Abu Dhabi tu memang mesyuarat dalam bahasa Arab. Jadi kita ni perlu ada malakah untuk bermunaqasyah dalam bahasa Arab. Sama dengan syekh-syekh tu juga. Jadi kalau tidak, kita tak bolehlah ke tengah dan ke tepi dalam bab tu. Jadi kalau zaman Ana dulu hanya 20 orang je, tahun 1 sampai tahun 4. Sekarang ni dah ramai. Jadi kebimbangannya at-takhawuf, kod-kod kita ni bila ramai, kita tak guna bahasa Arab tu. Kalau dulu sebab 20 orang memang jarang jumpa kawan pun. Kan, dalam bilik pun kita tak boleh duduk sama-sama Melayu. Sekarang ni pun sama kot. Kau dah boleh? Ya Allah. Dulu dia tak bagi.
Kalau anda duduk sakan nombor 2 tu dia memang tak boleh. Melayu sama Melayu tak boleh duduk. Jadi kena campurlah Arab Ulu Bendannya, Arab. Dia tak bagilah. Tak apalah. Peraturan tu satu hal, tapi kita sendiri kita berkawan dengan Arab, kita bercakap sama kita dengan bahasa Arab, betul salah tak apa. Benda tu maknanya kena buat juga. Sebab kalau ente nak pergi ke maknanya sampai ke antarabangsa, benda tu tak boleh tidak kena macam itulah. Kalau kita tak boleh bercakap, pergi orang kata pergi meeting perhabis bihun je, sekali habis satu penggaman tak sambung dah lah. Jadi kita tak nak macam tu, ya. Banyak nak cerita ni tapi tak apalah. Kejaya tu siapa boleh kerja? Kalau kita dalam keuangan Islam ni, kalau di Malaysia memang syariah lah. Dia tak boleh, memang syarat kita syariah. Jadi orang yang bukan syariah kena patching lah, buat lagi. Master pun kadang-kadang kita pakai, tak apalah buat master syariah ke, buat ambil lagi subjek-subjek syariah ke yang menyebabkan syariah ni tak banyak lah. Subjek usul fiqh dan subjek fiqh yang qawaid fiqhiyah. Patching lagi dengan subjek-subjek tu. Dan juga kita kena mantapkan pengetahuan kita dalam bidang keuangan itulah yang kita tak belajar kat universiti ni. Segala accountingnya, segala legalnya, yang tu kalau ada kesempatan balik esok boleh undergo kita ada training mawat-mawat dekat Association of Sharia Advisors. Orang syariah kita tak ambil subjek syariah, kita ambil subjek perbankan dan sebagainya. Dan kalau orang syariah datanglah buat master dekat INSAF dan sebagainya. Sebab itu akan menjadikan kita ni mahir dalam dua bidang. Dan itulah yang sebenarnya yang dikendaki, sebab kita tak boleh mahir dalam syariah saja. Kalau kita sebab memang kita fahmul masalah dengan fahmul waqi' itu perlu. Kalau orang cakap pasal accounting kita tak faham. Faham kita tu bukanlah detail macam orang accountant, tetapi at least the principle kita tahu. Sebab kita yang akan bagi pandangan di segi hukum syariahnya bagaimana. Jadi dan untuk orang bukan syariah, bagi anda banyak juga sebenarnya bidang-bidang, kalau bukan dalam keuangan Islam, dalam halal, dalam sebagainya, anda pun dalam. Dan juga orang syariah ni bagi anda kalau ada ingredient yang betul dari segi pengetahuan dan pengalaman, boleh pergi sampai CEO bank pun akan datang. Kita mimpikan satu hari CEO bank pun orang daripada syariah. Tapi kita kena lengkapkan diri kita dengan segala ilmu-ilmu yang berkaitan. Apa lagi ya? Kita buka soalan. Sebab sikit lagi, sebab anda pun selain daripada topi syariah yang anda pakai ni, anda juga adalah ahli lembaga pengarah banyak. Tabung haji dah lama. Kalau antum naik kereta api ERL yang daripada airport tu, anda lembaga pengarah kat situ. HDC, Halal Development Corporation pun, maknanya bukan topi syariah lah tu. Bila kita dalam lembaga pengarah, kita collectively responsible. Semua decision dibuat oleh lembaga pengarah. Dan lembaga pengarah bukan buat decision untuk syariah saja. Dia akan buat decision perkara yang berkaitan perniagaan, perkara yang berkaitan keuangan, pelaburan. Jadi semua tu nak tak nak kita kena ambil tahu. Sebab kita akan buat decision bersama-sama dengan ahli lembaga pengarah yang lain. Jadi itulah maknanya kena, insya-Allah kita, anda rasa boleh, semua orang boleh ni. Rasa tu macam besar kan, tapi bila anda mula paksa diri, maknanya malakah ilmiah tu cuba dapatkan, insya-Allah akan rasa kelazatan lah ilmu syariah kita ni. Yang sebenarnya nak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, insya-Allah. Dan itulah anda diberi rezeki untuk berkhidmat bukan saja di Malaysia, di Timur Tengah, di Saudi ni pun ada satu yang anda jadi syariah advisor di Riyadh. Bukan saja negeri-negeri Timur Tengah yang maju ni, di Afrika juga, di Nigeria, di Kyrgyzstan, Tajikistan,
Tu geng-geng yang baru-baru ni baru lagi Filipin baru mula. Alhamdulillah kita sebenarnya Malaysia ni adalah satu tempat rujukan keuangan Islam dan kita menyumbanglah apa yang kita mampu insya-Allah. Itulah kot jadilah. Okey. Ya, ada soalan untuk Prof